إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal-awal pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesihatan dan nikmat panjang umur. Dengan kedua nikmat itu tuan-tuan, dapat lagi kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi ada ruang dan peluang untuk memperbaiki diri. Dan apabila kita ada ruang dan peluang itu tuan-tuan dan puan-puan, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita, memandu kita untuk menjadikan saki-baki umur kita ni adalah merupakan saki-baki umur yang terbaik, mudah-mudahan, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita sambung kembali kita punya kuliah tafsir ni. Kita masih lagi di juzuk yang ke-20 Suratul Qasas. Pagi ni kita bermula pada ayat yang keempat tuan-tuan. Yang ada buku ni tak salah saya muka surat 48 ni. Kalau ada pula muka surat lain pula daripada buku ni, kan banyak mana versi kan. Kalau yang macam ni kulit ni muka surat 48 surah Al-Qasas ayat 4. Firmanullah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna, semua nun yang bersabdu dalam Quran tuan-tuan, kita dengungkan qadar 2 harakat. Inna wajibul gunnah, wajib dengung. Fir'auna, jadi ra ni dia ada hukum tersendiri, sama ada dia tebal ataupun dia nipis. Mana-mana ra yang duduk sebelumnya huruf yang berbari bawah, maka ra tu kena dinipiskan. Fir, dia tak boleh baca fir, dia kena baca fir. Buka mulut kita. Fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu. Baris 2 di atas pada huruf ain bertemu dengan ya. Idgham ma'al gunnah, kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Masukkan bunyi nun mati pada tanwin baris 2 di atas itu ke dalam huruf ya. Jadi dibunyi syi'an yastad'ifu. Atau kita dah banyak kali sebutkan, mana-mana baris 2 di atas atau baris 2 di bawah yang kedudukan baris dia tidak selari, di mana dia menyilang, menyering sikit, dia tak selari atas dengan bawah punya baris itu, kita baca dengan dengung, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Ta'ifah ni mad wajib muttasil. Semua tanda panjang dalam Quran ni kita baca dengan 4 harakat, kecuali yang saya pernah sebutkan sebelum ni. Nanti kita jumpa, kita akan bahaskan. Ta'ifah mad wajib muttasil kita baca dengan 4 harakat. Kerana huruf mad alif bertemu dengan hamzah pada satu perkataan. Ta'ifatam minhum sama dengan hukum syi'ai yastad'ifu. Cuma bezanya syi'ai baris 2 di atas bertemu dengan ya. Di sini baris 2 di atas bertemu dengan mim. Ya dan mim ni adalah huruf-huruf bagi idgham ma'al gunnah. Kita dengungkan. Ta'ifatam minhum. Minhum, nun mati bertemu dengan ha, izhar halqi, di mana di atas nun tu ada tanda mati kan. Kita baca tanpa dengung. Mana-mana nun, kalau nun tu mati ada tanda mati di atasnya, kita tak boleh dengungkan. Atau yang faham hukum tajwid, dia tahulah di sini nun jubbaha ni izhar halqi, kita baca jelas dan nyata. Minhum yuzabbihu. Hum yuzabbihu masuk hukum mim mati. Semua mim yang mati, yang ada tanda mati di atasnya sama dengan huruf nun. Bila ada tanda mati, kita baca tanpa dengung. Minhum yuzabbihu, atau di sini hukumnya izhar syafawi.
minhum yuzabbihu abna'ahum. Qalqalah sughra, ba mati di tengah-tengah bacaan. Yuzabbihu abna'ahum. Abna'ahum sama dengan ta'ifah. Man wajib muttasil. Huruf man yakni alif bertemu dengan hamzah pada satu perkataan, dalam satu perkataan, iaitu abna'ahum. Kita seimbangkan semua mad wajib kita baca 4. Abna'ahum wa yastahyi sama dengan hukum minhum yuzabbih, iaitu izhar syafawi dibaca dengan jelas dan nyata. Abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Nisa'ahum sama dengan abna'ahum sama dengan ta'ifah. Man wajib muttasil kita baca dengan 4 harakat. Kita berhenti pada nisa'ahum, berhenti di situ. Kalau kita teruskan bacaan, dia akan jadi hukum izhar syafawi, mim mati bertemu dengan hamzah. Kalau kita berhenti, tak ada hukum di situ. Sambung kembali, innahu. Innahu sama dengan inna fir'aun. Wajibul gunnah, nun bersabdu, wajib dengung qadar 2 harakat. Innahu, di sini man silah qasirah. Bila tuan-tuan jumpa huruf ha gulung tu, lepas tu ada di hadapannya huruf waw atau ya yang kecil, itu mad silah. Cuma nak bezakan mad silah qasirah atau mad silah tawilah. Mad silah qasirah kita baca dengan 2 harakat, iaitu selepas huruf waw dan ya itu ada huruf yang bukan hamzah. Seperti di sini huruf kaf, ini qasirah. Kalau di hadapan waw dan ya yang kecil itu ada huruf hamzah berbaris, yang itu mad silah tawilah. Kita baca panjang 4 harakat. Biasanya mad silah tawilah ni dia dah beritahu dah. Atas huruf waw atau ya yang kecil tu akan ada tanda mad, tanda panjang. Itu kena baca 4 harakat lah tu. Kalau kosong macam ni kena baca 2 harakat. Innahu kana minal mufsidin. Mufsidin ini man arid lisukun, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Sadaqallahul azim. Itu tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut tafsiran. Ayat yang keempat surah Al-Qasas, terjemahannya. Sesungguhnya Fir'aun itu menyombongkan dirinya di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpihak-pihak, berpuak-puak. Ditindasnya segolongan daripada mereka, disembelihnya anak lelaki mereka, dan dibiarkannya hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya dia adalah daripada golongan perosak. Jadi tuan-tuan, seperti biasa kita tengok dulu maksud ayat ni sebelum kita pergi jauh melihat apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Jadi dalam ayat yang keempat ini Allah menjelaskan pada kita tentang perihal perangai Fir'aun. Perangai Fir'aun yang suatu ketika memerintah di negeri Mesir. Di mana Allah Ta'ala sebut Fir'aun tu dia telah menyombongkan diri dia. Ketika dia memerintah Mesir, dia jadi orang yang sombong. Kemudian dia telah memecah belahkan kesatuan orang-orang Bani Israel ketika di Mesir itu untuk mengelakkan berlakunya kesatuan, perpaduan. Maka dipisah-pisahkan.
Kemudian dengan tujuan apa tu? Untuk menindas orang-orang Bani Israel yang bila mereka bercerai-berai tak bersatu, mudah ditindas. Di mana dalam keadaan itu Fir'aun telah menyembelih anak lelaki Bani Israel. Yang lelaki semua disembelih. Dibiarkan hidup hanya anak-anak perempuan sahaja. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat yang keempat ni dengan firman-Nya, innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah daripada golongan perosak, orang yang merosakkan muka bumi ini, membuat kerosakan atas muka bumi. Baik tuan-tuan, itu maksud ayat yang keempat. Kemudian Allah ceritakan, kata Ustaz Ahmad Sun Haji, perihal Fir'aun secara lebih terperinci, dengan dia sebutkan bahawa Fir'aun ni menyombongkan diri. Fir'aun menyombongkan diri, duduk dia jadi raja di Mesir dan dia menyombongkan diri. Kata Ibnu Abbas dan As-Suddi, maksud menyombongkan diri ini ialah dia melakukan perkara sewenang-wenang. Dia buat apa yang dia suka. Itu maksud ala fil ard. Apa yang dia suka dia buat. Itu maksud menyombongkan diri. Di mana kerana dia membunuh rakyat di bumi Mesir dengan kejam dan bermaharaja lela, khasnya kepada kaum Bani Israel. Dia bunuh orang Bani Israel yang lelaki dan dia perhambakan orang-orang Bani Israel. Kemudian Imam Qatadah menyebutkan maksud ala fil ardi ini, menyombongkan diri ini, maksud dia menyembelih Bani Israel dan enggan menyembah Allah. Akhirnya dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Itu maksud menyombongkan diri. Ala ni menyombongkan diri ni. Satu, kata Imam Qatadah, maksud ala fil ardi ni, menyombongkan diri ni, dah lazim sembelih orang. Kemudian dia enggan menyembah Allah. Dah dua kesalahan tu. Yang ketiga, dia pula mengaku dia tu Tuhan. Jadi benar-benarlah ala fil ard, betul-betul menyombongkan diri. Jadi macam mana cara Fir'aun ini menindas kaum Bani Israel? Caranya ialah menjadikan rakyat Mesir itu berpihak-pihak, berpuak-puak, terpecah kepada beberapa banyak puak dan golongan, dibangkitkannya semangat permusuhan dan kebencian di antara satu sama lain, agar tidak sekata, sepakat dan tidak pula dapat bersatu. Maka dengan demikian mudahlah baginya sesudah dipecah lalu diperintah, sehingga tidak ada sebarang kepayahan untuk menindas dan menguasai mereka. Inilah kaedah yang banyak digunakan oleh kuasa-kuasa besar. Bila nak merintah mana-mana negara, bila nak menjahanamkan mana-mana negeri, macam inilah kaedah dia buat. Dulu pun ketika kerajaan Turki Osmaniyah, Empire Islam besar masa tu, tak ada juzuk-juzuk negara ni. Semuanya duduk bawah satu pemerintahan. Semuanya rasa bersaudara. Orang belah sini kena seorang, orang sini tolong. Orang sini sakit, orang sini rasa. Tapi selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah, kerajaan-kerajaan Islam, pemerintahannya diambil alih oleh orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Nak memastikan kita ni tak bersatu, maka dipisah-pisah kita, dijuzuk-juzukkan kita, dibuatkan negara-negara. Kau nama Libya, kau nama Mesir, kau pula nama Syria. Ini negara kau, sempadan kau. Kau jagalah negara kau. Ini negara kau pula, jaga negara kau ni. Ini negara orang yang kacau. Tu sebab bila orang Libya susah, orang Mesir tak rasa apa-apa pun, itu negara dia. Dia ada raja dia, ada sultan dia, ada pemerintah dia, dia ada uruskan sendiri. Sakit pula orang dekat Sudan, itu Sudan. Kita Mesir tak ada kena mana. Biarlah orang Sudan uruskan sendiri. Kalau kena seorang pun orang Sudan, bukan orang Mesir. Diletakkan pemahaman macam itu. Hilangnya rasa kasih sayang persaudaraan, rasa bersaudara kerana keimanan tu
terhakis sedikit dengan dijuzuk-juzukkan. Dijuzuk-juzukkan. Negara-negara Islam ni dah tak kuat dah. Masing-masing menjaga negara masing-masing. Dipisahkan kemudian diperintah. Itulah yang berlaku sampai ke hari ini. Sedang rakyatnya pula tidak dapat berbuat apa-apa selain menyerah kalah. Inilah taktik dan siasah halus yang dimainkan selalu oleh sebuah kerajaan kuasa besar. Ini saya dah sebut tadi, pada zaman perlembagaan, pada zaman lampau maupun pada zaman moden sekarang ini. Jadi cara nak pisahkan orang supaya jangan bersatu tu banyaklah. Dibawalah isu-isu yang memungkinkan orang bergaduh. Kalau belah-belah Pakistan, belah India, ini kuat. Semangat keagamaan dia kuat. Dia asal kat situ, bawa isu apa? Mazhab. Kau Sunni. Kau tak Sunni. Kan? Jangan bergaduh. Sebab mazhab ni di Pakistan, di Afghanistan ni memang banyak bergaduh. Berdarah-darah, berbunuh-bunuhan. Sebab Sunni, ni Syiah, ni Sunni. Ni lain bangsa pula. Bawa isu-isu tu. Boleh memecah belahkan orang. Jadi orang Islam bergaduh sama sendiri-sendirilah. Tak payah orang lain nak pergi berperang dah. Orang Islam sama Islam bergaduh. Mana-mana negara pun gitulah keadaannya. Bawa satu isu yang boleh memisahkan, memecah belahkan. Iraq dulu kan pun macam tu juga. Kan? Ini puak suku mana? Saddam suku lain, kau suku lain. Bergaduh lepas tu kan. Jadi banyaklah negara-negara Islam yang hancur sebab taktik ni lah, pecah dan perintah. Apalagi jika rakyat itu diselubungi oleh suasana gelap, iaitu kejahilan kerana tidak berilmu. Hanya mereka berpuas hati dengan meniru-niru buta. Itu pun hanya keindahan kulit yang ditiru, tidak memilih perkara yang benar lagi bermutu. Mana negara yang kurang ilmu masyarakat dia, memang teruklah kan. Maka rakyat negeri Mesir itu pun ditindas oleh Fir'aun, terutama golongan daripada keturunan kaum Bani Israel. Mereka dijadikan hamba abdi, buruh kasar, kerja paksa. Siapa yang tak nak kerja, memang diazab, diseksa. Jadi orang Mesir pada ketika itu adalah penduduk asal dia orang Kipti. Orang Kipti. Jadi orang Kipti ni menindas orang Bani Israel ni. Dan bentuk penindasan yang paling kejam yang Fir'aun buat, iaitu menyuruh askar dia supaya bunuh semua anak lelaki. Yang keluar je bunuh anak lelaki. Di mana Fir'aun pada zaman itu dia hantar banyak mata-mata seluruh Mesir itu untuk pesan. Kalau ada orang perempuan yang hamil, dia tengok masa dia hamil, keluar je tengok lelaki ke perempuan. Hatta di kalangan Bani Israel sendiri pun ada jadi tali barut Fir'aun ni, untuk pastikan tak ada anak lelaki yang terlepas hidup. Kenapa pula dibunuh ni anak lelaki ni? Kerana Fir'aun takut kerana kelahiran anak lelaki ini boleh menjadi sebab kepada kejatuhan kerajaan. Itu pun kita dah bincang dulu, sebab tuan-tuan tengok dalam muka surat 49 ni adalah diriwayatkan daripada As-Suddi bahawasanya Fir'aun pada suatu hari telah mimpi melihat api yang sangat besar datangnya daripada Baitul Maqdis. Dia mimpi melanda negeri Mesir dan membakar semua rumah orang Kipti, rakyat asal Mesir. Sedangkan rumah Bani Israel tak terbakar. Rumah orang Kipti terbakar. Maka dengan rasa cemas dan ketakutan, Fir'aun menanyakan kepada orang-orang ahli cerdik pandai, apakah takbir mimpinya itu? Para tukang tilik dan tukang tenung mengkhabarkan bahawa seorang lelaki dari negeri Mesir akan muncul tidak berapa lama lagi. Dialah yang menjadi sebab kehancuran negeri ini oleh kekuasaannya. Lantaran itulah Fir'aun bertindak sekejam itu. Jadi dia mimpi rumah terbakar semua. Kalau mimpi api ini dulu maksudnya bawa kemusnahan lah.
Kerana sifat api itu membakar. Kalau mimpi api, maknanya pemusnahan lah maksud dia. Tafsiran orang dulu lah kan. Sampailah ke hari ni pun macam tu nampak tafsiran ni. Mampu mimpi buruk lah tu maksudnya. Sebab itu dibunuhkan. Dalam riwayat saya tak tahulah di belakang ni ada tak cerita. Hampir ke 70,000 ke 90,000 bayi lelaki dibunuh oleh Fir'aun. Bukan sikit-sikit tuan-tuan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Jami' di Ahkamil Quran yang menyebutkan 70 ke 90,000 bayi lelaki dibunuh pada zaman pemerintahan Fir'aun. Bukan sikit tu. Kita nak kira sampai 100 pun lama ambil masa ni. 70,000 ke 90,000. Kerana takutnya Fir'aun. Sayangnya Fir'aun pada kerajaan. Jadi sebarang usaha nak menjatuhkan kerajaan ni kalau ada, maka dibenteras awal-awal lagi. Sehingga sanggup membunuh bayi yang tidak berdosa. Cuma bergantung kepada tilikan tukang-tukang tenung dia. Dukun-dukun pawang-pawang dia yang mengatakan bahawasanya kerajaan ni jatuh kerana seorang lelaki daripada keturunan Bani Israel. Maka sebab itu akhir ayat ni Allah Ta'ala sebut innahu kana minal mufsidin. Benar sungguhlah Fir'aun ni di kalangan orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kemudian kita tengok ayat yang kelima tuan-tuan. Dan kami hendak memberikan kurnia kepada mereka yang tertindas di muka bumi. Dan kami jadikan mereka itu para pemimpin. Dan kami jadikan pula mereka orang-orang yang menerima pusaka. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang kelima ni katanya. Setelah mana ditindas golongan Bani Israel ni, Allah Ta'ala sebut, dia nak jadikan orang Bani Israel ni a'immah. Apa maksud a'immah tuan-tuan kat sini disebut? Mereka itu para pemimpin. A'immah ni imam lah. Para pemimpin. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, maksud a'immah ni, pemimpin ini, kata dia, iaitu orang-orang yang akan menyeru kepada kebaikan. Orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Ibnu Abbas kata, pemimpin di sini maksudnya pemimpin dalam perkara kebaikan. Kata Imam Qatadah, maksud pemimpin di sini, a'immah ni, imam ni menjadi raja. Maknanya satu hari Allah Ta'ala akan jadikan orang Bani Israel menjadi ketua, jadi raja, pemimpin dalam sebuah negara. Wa naj'alahumul warisin, dan kami jadikan mereka pula orang yang bakal mewarisi kerajaan, tanah, tempat-tempat orang Kipti tinggal tu besok akan diwarisi oleh orang Bani Israel. Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah menyebutkan kurnianya yang diberikannya kepada umat yang sedang ditindas, dijajah oleh Fir'aun itu di negeri Mesir. Kurnia itu merupakan terlepasnya mereka daripada cengkaman Fir'aun. Punyalah teruk sampai 90,000 mati anak-anak kecil. Ibu-ibu yang hamil melahirkan anak semuanya jadi kemurungan, anak semua bunuh. Bila hamil, bila nak lahir, semua harap yang lahir itu anak perempuan, bukan anak lelaki. Sebab takut kena bunuh. Hampir seorang pun tak ada orang mengandung yang hamil pada ketika itu dapat melepaskan diri. Hatta ibu kepada Nabi Musa pun menyuruh pun jumpa juga. Jumpa dengan oleh mata-mata Fir'aun ni, jumpa juga. Dan dia tunggu ketika mana Musa nak lahir. Nanti kita tengok. Menyuruh pun jumpa juga. Begitu keadaan, teruknya keadaan masa tu. Dicari sampai ke lubang cacing tu. Jadi Allah Ta'ala kurniakan mereka keselamatan terlepas daripada cengkaman Fir'aun. Dan akhirnya kaum Bani Israel ni dapat mendirikan kerajaan yang besar dan kuat di negeri Syam. Syam sekarang ni maksudnya Syria lah pada ketika itu. Kemudiannya dia dapat menguasai Mesir. Dan akhirnya dia jajah Mesir pula. Orang Bani Israel masa tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan Bani Israel selepas itu
para pemimpin yang dapat diikuti dan ditiru oleh masyarakat umatnya serta diteladani pula baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Mula-mula dulu, lepas itu orang Bani Israel melakukan kejahatan, banyak melakukan maksiat, dosa selepas Tuhan beri nikmat. Lepas tu Allah Ta'ala laknat Bani Israel ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masa dia susah, dia tak ada ketua, dia tak ada pemimpin, dia hanya adik Fir'aun, ditindas oleh Fir'aun dengan kejam. Allah Ta'ala beri mereka nikmat, iaitu selepas mereka ditindas, diberikan pada mereka ketua-ketua memimpin Bani Israel ni sampai mereka boleh tubuhkan negara, kerajaan, menguasai pula negara orang dulu yang menindas mereka dulu. Tapi lepas tu mereka melakukan kerosakan, banyak buat dosa dan maksiat. Lepas tu Allah Ta'ala tarik nikmat balik. Di samping itu mereka juga ditakdirkan menjadi umat mewarisi tanah Syam untuk mereka miliki dan diperintah sehingga tidak ada siapa-siapa yang dapat mengalahkannya. Buat masa ketika itu sampai zaman Sulaiman alaihi salam kan. Daud itu semua Bani Israel. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat 177 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ard wa magharibaha. Dan kami pusakakan kepada kaum yang tertindas itu bumi yang timur, di timur dan di barat, yakni negeri Syam dan Mesir. Allah beri kekuasaan kepada Bani Israel selepas mereka ditindas. Jadi kerajaan. Apa yang berlaku selepas itu tuan-tuan? Kita tengok lagi ayat yang ke-6. Dan kami kukuhkan kedudukan mereka di muka bumi. Allah Ta'ala jadikan mereka kuat. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman, yakni menterinya, bersama bala tentera keduanya apa yang mereka takutkan. Allah Ta'ala nak kukuhkan kedudukan Bani Israel ni di muka bumi ni, nak jadikan mereka berkuasa, dapat menubuhkan kerajaan di Syam dengan Mesir. Allah Ta'ala rancang, buat perancangan nak tunjukkan kepada Fir'aun dengan Haman dan tentera-tentera Fir'aun ni, apa yang mereka takutkan dulu pasti akan berlaku juga. Yakni Allah takdirkan kaum Bani Israel itu mempunyai kedudukan yang kukuh di bumi Mesir, iaitu memerintah pula dengan pimpinan beberapa banyak para nabi yang diutus sesudah Nabi Musa AS. Maka hal yang seperti ini adalah sebagai pembalasan yang adil kepada orang-orang yang diperkosa dan ditindas. Begitu pula sebagai hukuman kepada orang-orang yang zalim dan aniaya serta menyombongkan diri. Orang yang ditindas akhirnya Allah Ta'ala berikan kurnianya. Manakala Fir'aun dan Haman yang zalim itu akhirnya Allah Ta'ala berikan hukuman yang setimpal. Di mana Allah Ta'ala perlihatkan kuasanya kepada Fir'aun dan menterinya Haman yang cerdik itu, serta bala tenteranya yang megah, dengan pelbagai kekuatan. Ramai tentera Fir'aun ni. Rupa-rupanya habis semuanya binasa di tangan kaum Bani Israel. Sedangkan musuh-musuh kaum Bani Israel ini sememangnya sudah terasa akan kehilangan pemerintahan dan kekuasaan mereka. Dan mereka telah menjangka akan kelahiran seorang bayi yang bakal menduduki tahta kerajaan mereka. Inilah ancaman sejak dahulu yang amat menakutkan mereka. Walaupun berusaha bersiap-siap dan berjaga-jaga dari bahaya ini, namun takdir ilahi bila sudah ditetapkan, tak dapatlah mereka hendak menyelamatkan diri. Bila Allah Ta'ala nak, maka tak ada orang yang boleh menyelamatkan diri. Qul man zal ladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'a aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Surah mana tu? Saya pun tak ingat. Tapi juzuk 21 lah. Katakanlah, may ya'simukum minallah. Siapa yang boleh menyelamatkan kamu, melindungi kamu daripada Allah?
in arada bikum su'a. Kalau Tuhan nakkan keburukan jatuh kat kamu, ada seorang pun yang boleh tahan. Kok dia kata jatuh, jatuhlah. Kok dia kata mati, matilah. Allah Ta'ala sebut. Apa yang Allah Ta'ala nak, siapa boleh tahan? Aw arada bikum rahmah, ataupun Tuhan nak berikan rahmat, kesenangan pada kamu, siapa boleh tahan? Allah Ta'ala tanya kita semua. Wala yajiduna lahum min dunillah. Mereka takkan dapat seseorang selain daripada Allah, seorang pelindung, penyelamat daripada kehendak-kehendak Allah. Tak ada orang yang boleh menahan. Begitulah sifat berkuasa dan dikuasai atau merentah dan ditindas, kedua sifat yang berlawanan ini datangnya kepada sesuatu umat bergile-gile. Orang tak boleh merentah lama. Fir'aun tu kuat. Berapa ramai Fir'aun? Fir'aun 1, Fir'aun 2. Macam dinasti kan, kerajaan Cina, ramai raja ni. Tapi satu dinasti pun dia tak boleh merentah selama-lamanya. Dia pasti akan gugur juga. Seperti mana Allah Ta'ala lakukan dulu lagi. Jadi kalau ada mana-mana orang kuat, mana-mana pihak kuat, mana-mana kaum kuat, mana-mana kerajaan yang kuat, dia kena bersedia satu hari nanti dia pun akan jatuh juga. Inilah yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Quran. Yang Fir'aun ni bukan calang-calang ni. Kan? Sihir ni pun, walaupun dia ni dah mati lama dah, sampai ke hari ni sihir tu berjalan lagi. Bahkan Allah Ta'ala kekalkan tubuh badan dia. Orang boleh tengok lagi mumia Fir'aun ni, elok lagi. Kan? Janji Allah. Hebat Fir'aun ni, kuat dia. Tapi dia pun tak dapat menahan kehendak Allah. Itulah peraturan daripada Allah, sunnatullah terhadap makhluknya. Kerana sifat kekal tu tak ada. Kekal dia sihat, tak ada. Allah Ta'ala je. Nanti manusia akan sakit juga. Kekal dia berkuasa, tak, satu hari dia akan jatuh juga. Sebab manusia ni tak ada baqa' ni. Baqa' ni hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firmanullah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kemenangan itu kami Allah edarkan, ini pusing, tukarkan di antara manusia. Tak ada orang boleh dia yang menang ke atas. Satu hari nanti dia akan duduk kat bawah. Lihat sahajalah umpamanya betapa gah dan jayanya dua buah negara kuasa besar pada zaman Nabi, kerajaan Parsi dan Rum. Itu kuat. Sebelum Nabi tubuhkan kerajaan Islam di Madinah, sebelum kerajaan Islam ni berkuasa kuat, Rum dengan Parsi ni mendominasi dunia pada ketika itu. Dua kerajaan besar yang berlumba-lumba nak menguasai dunia. Macam Amerika dengan Rusia hari ni lah, masuk Cina sekali. Ni Rom Parsi, Rom Parsi. Kuat kerajaan ni. Akhirnya jatuh juga kerajaan Rom dan Parsi ni. Siapa yang naik lepas tu? Bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tertegak pula kerajaan Uthmaniyah menguasai kawasan yang lebih luas, lebih lagi dari yang dikuasai oleh kuasa-kuasa bangsa Eropah. Kerajaan Turki Uthmaniyah ni, orang Eropah tu besar jajahan dia. Kerajaan Turki ni lagi besar. Mana pergi Soviet Union dulu, Kesatuan Soviet yang besar dulu. Akhirnya dah terpisah. Tak ada lagi dah. Kan? Tak ada lagi dah Soviet. Yang ada dah adalah pisahan-pisahan negara, jadi kecil-kecil dah. Allah Ta'ala. Itu juga dengan komunis dulu kan, Jerman Timur, Jerman Barat. Tembok apa tu memisahkan Jerman Barat dengan Timur Timur pun dah runtuh dah. Sikit-sikit kekuasaan komunis tu dah beransur lemah. Sampailah ke hari ini, berzaman dulu kerajaan Fir'aun, sampai kerajaan Turki Uthmaniyah, sampai komunis, sampai sekarang. Tidak ada satu kerajaan pun yang boleh mengungguli dunia ni. Dia yang berkuasa, tak. Allah Ta'ala tukar-tukarkan. Itu sunnatullah. Maka hal ini menepati dengan firman Allah Ta'ala mengenai kekuasaan penuh dan menegakkan pemerintahan itu sebenarnya adalah datang daripada kurnia Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah yang memiliki kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang beri kerajaan. Engkau beri kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut, lenyapkan kerajaan itu daripada siapa yang engkau kehendaki. Tuhan yang beri kerajaan, Allah Ta'ala juga yang cabut kerajaan. Dan engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, Allah Ta'ala muliakan. Dan engkau hinakan sesiapa yang engkau kehendaki, Tuhan juga yang menghina, memuliakan, menghina, memberi, melenyapkan, semuanya kerana Allah. Di dalam tangan tangan kekuasaanmu, yakni Allah, segala kebaikan. Sesungguhnya engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi, itulah kedudukan manusia atas muka bumi ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha. Begitulah keadaannya. Malaysia samalah macam Malaysia agak kan. Sebelum tu Tengku Abdul Rahman pun tak boleh naik lama-lama. Naiklah Tun Razak, tu naik seorang dia tu Hussein Hon, lepas tu Hussein Hon naik pula Tok Mahdi kan. Tu sampailah ke hari ni bertukar dah 10 orang dah Perdana Menteri kita, semuanya terpaksa turun naik orang lain, naik orang lain. Kerana orang faham ni tak ada masalah ni. Ini semuanya urusan daripada Allah. Dia yang menguruskan segalanya. Kan? Jadi kita tengoklah kan. Inilah kehendak Allah kepada manusia. Memulai Barisan Nasional. Dah tak ada orang Barisan Nasional lah. Naiklah Pakatan Harapan. Kat Malaysia tu keadaan ni macam itulah. Besok lepas Pakatan Harapan tak tahulah. Mungkin Pakatan Wambau pula nak tahu. Kan? Betul. Itu semua berlaku kerana kehendak Allah tu. Itu kita memang biasa tuan-tuan. Turun naik itu biasa. Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni Perdana Menteri yang ke-10 lah, Datuk Seri Tuan Anwar Ibrahim lah. Itu pun tak tahu berapa tahun yang merintah, terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Pulang pada Allah. Dia yang menentukan. Kerana dia sebut tadi, dia yang beri kerajaan, dia juga yang lenyapkan. Kan? Cumanya manusia ini bila dia ada diberikan kekuasaan, diberikan pemerintahan, maka ingat-ingatlah, ianya bukan satu kemegahan, tapi satu tanggungjawab yang perlu diselesaikan, disempurnakan dengan baik. Takut-takut nanti seperti mana yang berlaku kepada Bani Israel, yang asalnya kamu ditindas, lepas kamu ditindas, kamu diberikan kerajaan, lepas tu kamu buat dosa maksiat pula, lepas tu Allah Ta'ala pun jatuhkan kamu kembali. Sepatutnya Quran ini tuan-tuan bila dibaca menjadi ingatan kepada semua orang yang nakkan pengajaran daripada apa yang dititipkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab suci ini. Sebab tu kalau orang dia faham Quran ni sungguh-sungguh, insya-Allah dia akan menjalani kehidupan yang baik daripada orang lain, insya-Allah, kalau fahamlah. Kita tengok ayat yang ke-7 tuan-tuan. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Ni dah mula cerita daripada mula dia lahir. Kami wahyukan kepada ibu Musa alaihi salam, hendaklah engkau susukan dia. Kalau engkau takutkan keselamatannya, maka hanyutkanlah dia dalam sungai. Dan jangan engkau takut dan jangan susah hati. Sesungguhnya kami, yakni Allah, memulangkannya nanti kepada kamu, dan kami jadikan dia daripada golongan para rasul. Allah Ta'ala dah janji dah. Kau diwahyukan kepada ibu Musa, susukan anak ni. Kemudian kalau kamu takut keselamatan dia, hanyutkan kat sungai. Jangan risau, jangan takut. Jangan dukung cerita, kerana besok kami akan kembalikan dia kepada kamu balik, dan kami akan jadikan dia ni di kalangan para rasul. Allah Ta'ala dah beritahu kepada ibu Musa. Wa auhayna. Kita tengok macam mana pula kata diberikan wahyu ni. Padahal yang sepatutnya dapat wahyu ni rasul-rasul je. Orang tak rasul tak dapat wahyu. Tapi ayat ni sebut, dan kami wahyukan. Apa maksud dia tuan-tuan? Kita tengok. Setelah Allah menyebutkan bahawa dia hendak memberikan kurnia kepada Bani Israel yang tertindas di bumi Mesir, maka dijelaskannya di sini secara terperinci akan sebahagian kurnianya dengan menceritakan tentang ibu kepada Nabi Musa alaihi salam yang sedang dalam kebimbangan apabila dia melahirkan seorang bayi lelaki
iaitu Musa, kerana jika ketahuan halnya pasti bayinya akan dibunuh oleh askar Fir'aun. Kalau diketahui oleh Fir'aun, akan dibunuh oleh askar Fir'aun. Jadi apa maksud diwahyukan ini? Ada sebahagian ulama seperti mana tercatat dalam tafsir Qurtubi ni, dia sebut maksud diwahyukan ini, ibu Nabi Musa alaihi salam mendengar suatu suara di belakang tabi. Dia dengar suara supaya susukan kandungannya. Ada yang mengatakan pula, setengah ulama menyebutkan seperti Imam Qatadah menyebutkan bahawasanya dia mimpi. Ada pula yang menyebutkan dia didatangi oleh seorang malaikat yang menyerupai seorang manusia, beritahu dia. Jadi kebanyakan ahli tafsir nampaknya lebih macam bersetuju dengan pandangan terakhir ni. Macam mana mak Nabi Musa ni tahu ni? Siapa yang datang beri wahyu ni? Bukan beri wahyu, tapi datang seorang malaikat yang menyerupai seorang lelaki yang datang kepada Nabi Musa, beritahu keadaan anak dia, suruh susu, jangan takut, hanyutkan, ajar dia, nanti hanyutkan anak ni ke sungai. Jadi ulama-ulama pun ada yang bahaskan, kenapa pula ni bukan rasul, bukan nabi, dapat wahyu ni bukan wahyu. Malaikat datang beritahu, beri ilham. Perkara ni tak mustahil, kerana sebelum itu Nabi pernah, kalau tuan-tuan tengok dalam satu hadis Bukhari, Muslim, hadis sahih, cerita 3 orang kan, yang botak, yang sopak, satu lagi apa tu, buta kan. 3 orang yang malaikat datang tu. Malaikat tanya apa kau nak tu. Jadi malaikat datang menyerupai seorang lelaki, kepada orang botak, hadis sahih tu, kepada orang buta dan kepada orang sopak. Bukan nak beri wahyu pun. Datang sebagai cobaan, kan, menguji. Jadi maknanya malaikat pernah mendatangi manusia dalam keadaan yang seperti itu. Jadi tak mustahil jugalah berlaku seperti mana ke atas Nabi Musa alaihissalam, ibu Nabi Musa ini. Malaikat menyerupai orang, kata ulama-ulama kita, dia beritahu Nabi Musa, bagikan panduan, susulah anak ni, kemudian hanyutkan ke sungai. Hanyutkan ke sungai. Okey. Lantaran itu Allah memberikan ilham kepada ibu Musa, iaitu pengetahuan yang amat cepat datangnya langsung masuk ke dalam hati ibu Musa yang dibahasakan dalam ayat ini sebagai wahyu. Jadi Ustaz Ahmad Sun Haji dia mengambil pandangan yang ilham, dengan kata-kata ni. Walhal ianya dari jenis ilham, kerana wahyu tidak diturunkan melainkan kepada para nabi dan rasul, dan tidak pula terdapat perempuan yang menjadi nabi. So cara dapat ilham ni diperselisihkan oleh para ulama. Tu yang tadi kata, ada yang kata dapat ilham, ada dengar suara, ada yang datang, malaikat datang menyerupai seorang lelaki. Yang pentingnya tuan-tuan, ibu Musa mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama ibu Musa ni, nama Musa ni, ada yang disebut, ada yang menyebut nama dia Ayarkha. Nama dia Ayarkha. Ada yang sebut nama dia ni Ayarkhat ataupun nama dia Luha. Ada 3. Luha anak Hanid bin Lawi bin Yaqub alaihi salam, daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Kan? Ada sebut gitulah nama ibu kepada Nabi Musa ni. Jadi ilham itu yang diberikan itu merupakan titah daripada Allah agar si ibu menyusukan anaknya terlebih dahulu dan merahsiakan anaknya dari diketahui musuh-musuhnya. Kalau takut diketahui para pengintip atau jiran-jiran yang selalu merisik rahsia perempuan yang melahirkan anak, apalagi kalau bayinya lelaki dari kaum Bani Israel, pasti mereka membunuhnya, maka hanyutkanlah ke dalam sungai. Sungai mana tu? Sungai Nil. Engkau jangan takut kerana khawatirkan dia mendapat kecelakaan, dan jangan susah hati kerana berpisah, sebab nanti Allah Ta'ala akan pulangkan balik. Adalah diriwayatkan bahawa rumah tempat kediaman ibu Musa di tebing sungai Nil.
Dia telah membuat sebuah tabut, yakni peti, disiapkannya untuk tempat meletakkan bayinya. Lalu peti itu pun dihanyutkan ke sungai. Tidak pula diceritakan berapa lama antara tempoh melahirkan anak dengan menghanyutkannya. Jadi di sini kata Ustaz Ahmad Sunan Haji tak ceritalah mula dia menyusukan anak tu sampai tempoh hanyut tu berapa lama. Cumanya saya melihat dalam tafsir Qurtubi ada tempoh berapa disebutkan di sini. Berapa lama ibu Nabi Musa ini menyusukan anak dia. Menyusukan anak dia. Ada yang kata 2 bulan, 3 bulan, 8 bulan ada menyusu ni. Katakan. Wallahu alam lah, ini pandangan-pandangan, tak kisahlah pandangan ni. Cumanya nak beritahu ketika Nabi Musa ni lahir, dah ada orang tahu dah. Sehingga orang tu cakap, mudah-mudahan Allah lembutkan hati aku ni untuk tidak bunuh Musa ni. Kau boleh boleh. Kata orang tu. Yang tunggu. Ini berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Kata dia ketika lahir tu, dah ada orang dah situ. Jaga, tunggu. Kata dia kau doa lah. Mudah-mudahan aku lembut hati. Tak sampai hati bunuh budak ni. Sebelum tu dah ramai bunuh orang. Sehinggalah Nabi Musa dilahirkan. Bila lahir Nabi Musa alaihi salam, orang yang datang tu kata apa? Semoga rasa kasihku kepadamu budak ni memberikan manfaat hari ni. Mudah-mudahan hari ni aku tak semangat nak bunuh orang, kata dia. Dia datang tu. Tunggu ibu Musa melahirkan. Bila lahir je Musa alaihi salam ke bumi ni, di antara kedua baina ainain, antara kedua matanya tu keluar cahaya, sinar. Keluar sinar. Ketika itu juga bila orang yang datang nunggu tadi tengok muka Nabi Musa ni, dia rasa tak kuat untuk bunuh. Nak bunuh tapi dia rasa tak kuat. Yang ada masa tu rasa, comel budak ni, sayang lah kat budak ni. Tak jadi bunuh. Dia pun rasa aneh. Kenapa lah tak nak bunuh budak ni? Selalu budak lain bunuh. Sampai disebut peliharalah anak ni baik-baik. Akhirnya tinggalkan Nabi Musa AS. Keluar-keluar ada cahaya antara dua mata. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi bila wakil yang datang tengok ni tak jadi bunuh, dia keluar, datang pula mata-mata Firaun pula. Nak bunuh. Tapi ibu Nabi Musa dah siap-siap letakkan dalam, ini kisahlah, bila dengar ada orang lain datang, ibu Nabi Musa pun tahu, dia letak mana? Dia letak dokek tompek dalam tompek tanur. Tanur ayat ni. Tanur tempat bakar roti tu kan. Roti tempayan tu, di kat tampin ni, masuk dalam tu roti tempayan. Ruang tu masuk situ. Nabi Musa suruh kat situ. Macam mana mati dah tak ada dah. Dia masuk dalam tu. Kata Imam Qurtubi menceritakan ni, dalam tempat membakar roti. Dalam keadaan ketakutan tu, takut anak dia selamat dah ni, tadi tak jadi orang lain bunuh. Orang lain datang pula, masukkan dalam keadaan dia ketakutan. Kata Imam Qurtubi ketika itu ada api nyala tu. Ada api. Tapi kerana takut sangat, dia pun masuk anak dalam tu. Dia tak sedar ada lagi bara-bara api situ. Maka orang mata-mata Firaun ni mencari, tak jumpa. Maka ibu Nabi Musa pun ambil anak balik, tak terbakar Nabi Musa dalam tu. Semuanya berlaku kerana kehendak Allah. Maka dihanyutkanlah Nabi Musa alaihi salam. Ini diceritakan oleh Imam Qurtubi di sini. Seramai 70 ke 90 ribu orang adalah kanak-kanak di kalangan Bani Israel ini telah dibunuh oleh Firaun. Tetapi Musa alaihi salam terselamat kerana telah dihanyutkan oleh ibunya ke dalam sungai. Dan nanti kita akan tengok dalam surah Taha menceritakan hanyut kat sungai pula, elok-elok lah mengalir, masuklah dalam rumah Firaun pula. Allah Ta'ala hantar betul-betul kat dalam rumah Firaun. Mengalir sungai itu,
masuk dalam taman rumah Firaun. Allah Taala punya kerja. Kan? Budak yang nak dibunuh-bunuh, orang yang ditakuti itu, Allah Taala betul-betul kau bolehlah budak ni. Budak ni lah besok jatuh dalam kerajaan kau. Dia molo pula tak rasa apa-apa, bolo elok ya kan. Macam kita tengok anak singa kecil, sian anak singa. Ni kita bolo. Rupa singa tu menteragah kepala kita besok. Tak tahu macam tu lah lebih kurang. Kaedah inilah yang berlaku kepada Firaun. Itulah maksud ayat inna ni ayat yang ke 7 tadi. Bukan tu. Ayat yang ke-8. Kan? Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hasana. Lalu Musa dipungut oleh keluarga Firaun sendiri untuk menjadi musuh mereka dan mendukacitakan mereka. Dia nak bunuh orang yang akan menjatuhkan kerajaannya, dia sendiri yang pungut. Bawa masuk dalam rumah dan selepas tu banyaklah cerita berlaku masa kecil Nabi Musa AS ni di rumah Firaun tu. Jadi ada Asiah yang beriman dengan Allah Taala, isteri kepada Firaun ni kan, yang menjaga Nabi Musa AS dengan baik sampailah hari dia dewasa. Akhirnya dia bertembung dengan Firaun dan banyaklah kisah-kisah sihir dan sebagainya berlaku sampailah dikejar belah Laut Merah sebagainya, duduk sesat di gurun Tih. Panjang lagi cerita Bani Israel ni kan, sejarah kaum yang cukup panjang diceritakan oleh Allah Taala dalam Quran. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu, dah 7.30. Kita berhenti di sini, insya-Allah panjang umur murah rezeki. Kita akan sambung kembali kisah Nabi Musa alaihi salam ini insya-Allah. Qulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa bulan ni tuan 13 11 hari bulan pun dah lupa dah. Ada soalan tuan-tuan? Kalau tak ada kita berhenti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq auladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam bissawab.